Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita teruskan belajar bahagian yang ketiga untuk bab 3 matematik pengguna. Kali ini kita akan belajar tentang nilai pulangan pelaburan. Dalam bahagian yang ketiga ini, kita akan buat pengiraan yang melibatkan nilai pulangan pelaburan. Seterusnya, menerangkan faktor yang mempengaruhi pulangan pelaburan serta kesannya. Yang kedua, akan membanding dan membeza potensi risiko pulangan dan kecairan pelbagai jenis simpanan dan juga pelaburan. Kita belajar dahulu standard pembelajaran yang pertama iaitu nilai pulangan pelaburan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaburan. Jadi nilai pulangan pelaburan ataupun ringkasnya ROI. ROI merujuk kepada Return on Investment. Dalam bahasa Melayunya ialah nilai pulangan pelaburan. Apakah yang dimaksudkan dengan nilai pulangan pelaburan? Ia merupakan nilai pulangan ke atas setiap ringgit yang dilaburkan oleh pelabur sama ada keuntungan ataupun kerugian. Dan kiraan adalah dalam bentuk peratus. Jadi formula nilai pulangan pelaburan ataupun ROI bersamaan dengan jumlah pulangan dibahagikan dengan nilai pelaburan awal darabkan dengan 100%. Jadi pulangan di sini boleh jadi untung, boleh jadi juga rugi. Jadi keuntungan bermaksud nilai pelaburan semasa dan jumlah pulangan melebihi nilai pelaburan asal. Itu merujuk kepada keuntungan. Manakala kerugian berlaku apabila nilai pelaburan semasa dan jumlah pulangan kurang daripada nilai pelaburan asal. Kita fahami dahulu tentang amanah saham. Amanah saham adalah antara alternatif pelaburan yang baik untuk jangka masa sederhana iaitu 3 hingga 5 tahun dan juga jangka panjang lebih daripada 5 tahun. Pelaburan dalam amanah saham berisiko rendah kerana diuruskan oleh pengurus dana profesional dan dikawasi oleh Suruhanjaya Security dan dipantau oleh Bank Negara Malaysia. Jadi pelaburan dalam amanah saham membolehkan pelabur mempelbagaikan pelaburan mereka dengan modal yang kecil. Jadi jika kita memiliki lebihan wang adalah lebih baik kita simpan dalam amanah saham. Amanah saham ini dikendalikan oleh mereka yang berpengalaman dan golongan profesional. Jadi untuk pulangan dalam amanah saham ini diberi dalam bentuk dividen, share bonus dan juga keuntungan modal. Lazimnya akan diberi pada akhir tahun. Dan keuntungan modal berlaku apabila berlakunya peningkatan harga saham semasa saham dijual. Ini bermaksud jika saham itu dibeli pada harga yang rendah dan dijual pada harga yang tinggi, maka perbezaan ini merupakan keuntungan yang diperolehi oleh pelabur. Jadi untuk mengira dividen, formulanya ialah kadar dividen didarabkan dengan jumlah pelaburan. Jumlah pelaburan merujuk kepada bilangan unit saham yang dimiliki didarabkan dengan harga seunit saham. Contoh soalan melibatkan ROI dalam amanah saham. Pada 1 Januari 2018, Puan Siti melabur dalam amanah saham Bumiputera ASB sebanyak 3,000 unit bernilai RM2 seunit. Pagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2018, amanah saham Bumiputera membayar dividen sebanyak 5%. Dan pada 1 Januari 2019, Puan Siti menjual semua saham yang dimiliki dengan harga RM2.20 seunit. Berapakah nilai pulangan pelaburan bagi Puan Siti? Jadi untuk mengira nilai pulangan pelaburan, perlulah terlebih dahulu mengira jumlah pulangan. Jadi dalam kes ini jumlah pulangan merujuk kepada dividen dan juga keuntungan modal. Jadi untuk mengira dividen
bersamaan dengan 5%. 5%, 5/100 didarabkan dengan jumlah pelaburan ataupun didarabkan dengan modal. Modal yang digunakan ialah oleh kerana dia membeli 3,000 unit saham yang bernilai RM2. Jadi jumlah wang ataupun modal yang digunakan ialah sebanyak RM6,000. Jadi daripada sini dividennya 5% darabkan dengan modal awalnya RM6,000 bersamaan dengan RM300 untuk nilai dividen. Keuntungan lain pula ialah dari segi peningkatan harga saham ataupun kita katakan sebagai keuntungan modal. Jadi untuk keuntungan modal ini, peningkatan harga sahamnya perbezaannya ialah yang dijual ialah RM2.20, yang dibeli ialah RM2. Harga jual lebih tinggi daripada harga beli, perbezaannya sebanyak 20 sen. Ini ialah peningkatan harga saham. Jadi untuk mengira keuntungan modalnya, peningkatan harga saham didarabkan dengan bilangan unit saham yang dimiliki, didarabkan akan dapat RM600. Jadi daripada sini untuk mengira jumlah pulangan, jadi tadi dividennya adalah bersamaan dengan RM300 dan keuntungan modalnya bernilai RM600. Jadi jumlah pulangannya bersamaan dengan RM900. Daripada sini kita boleh mengira ROI-nya, jumlah pulangan RM900 dibahagikan dengan pelaburan awal. Pelaburan awal, modal awal ialah RM6,000. RM6,000 darabkan dengan 100%. Jadi kita akan dapat 15%. Jadi inilah dia nilai ROI bagi Puan Siti yang melabur dalam amanah saham Bumiputra. Kita fahami pula tentang hartanah. Pelaburan atas hartanah merupakan salah satu pelaburan yang membawa pulangan dalam bentuk sewa dan juga keuntungan modal. Jadi hartanah yang terlibat ialah tanah, rumah dan kedai atau lot komersial. Jadi pulangannya adalah dari segi bentuk, dari bentuk sewa jika kita sewakan dan juga keuntungan modal jika hartanah tersebut dijual kembali. Maka inilah dia pulangan bagi hartanah. Untuk tanah, rumah dan lot komersial, pulangannya adalah sama iaitu dari segi sewa dan juga keuntungan modal. Kita lihat dahulu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pulangan pelaburan bagi hartanah. Yang pertama ialah keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi negara yang baik akan meningkatkan harga hartanah kerana permintaan terhadap hartanah akan meningkat. Faktor yang kedua ialah lokasi. Lokasi bagi yang strategik iaitu berhampiran dengan pusat bandaraya yang giat maju mempunyai harga yang lebih tinggi berbanding dengan hartanah di kawasan luar bandar. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi nilai ROI ialah situasi politik. Situasi politik yang stabil akan meningkatkan permintaan ke atas hartanah. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan harga hartanah. Kedudukan politik yang tidak aman akan mengurangkan permintaan terhadap hartanah dan secara tidak langsung akan menyebabkan kejatuhan harga hartanah. Cikgu terangkan maklumat penting yang perlu difahami untuk mengira nilai pulangan pelaburan iaitu ROI dalam unit hartanah. Dalam pelaburan hartanah. Jadi pelaburan hartanah ada 3 melibatkan tanah, rumah dan lot komersial ataupun kedai. Untuk mengira nilai pulangan pelaburan, formulanya sama. Jumlah pulangan dibahagikan dengan nilai pelaburan awal darabkan dengan 100%. Nilai pelaburan awal itu merujuk kepada harga asal ataupun harga belian. Manakala jumlah pulangan pula adalah berbentuk sewa dan juga keuntungan modal bagi melibatkan pelaburan hartanah. Daripada sini keuntungan modal merujuk kepada harga jual dan ditolakkan dengan semua kos pelaburan. So untuk kos pelaburan yang melibatkan hartanah, ia adalah mengandungi deposit, kos guaman, duty stamp, commission agent, ansuran yang telah dibayar kepada bank dan juga baki pinjaman di bank.
Jadi, perkara ini merupakan kos yang biasa yang perlu dibayar oleh setiap pelabur yang melabur dalam hartanah. Berikut merupakan contoh soalan yang melibatkan pengiraan nilai pelaburan dalam unit hartanah. Dalam pelaburan hartanah, soalannya, Encik Yusof membeli satu lot kedai dengan harga RM600,000. Jadi ini merupakan nilai pelaburan awal. Ini pelaburan awal. Pelaburan awalnya ialah sebanyak RM600,000. Beliau telah membayar 10% daripada nilai belian lot kedai tersebut. Ini merujuk kepada deposit. Okey, depositnya 10%. Okey, deposit 10%. Iaitu sebanyak RM60,000. Okay, nilai 10% ini ialah RM60,000. Lot kedai tersebut disewakan mulai 1 Januari 2017. Pada 31 Disember 2026, beliau menjual lot kedai tersebut dengan harga RM1,300,000. Jadi harga jual adalah bersamaan dengan RM1,300,000. Jumlah pinjaman masih berhutang dengan pihak bank ialah RM486,000. Hutang bank ialah sebanyak masih lagi ada RM486,000. Manakala jumlah ansuran bulanan yang telah dilunaskan kepada pihak bank RM450,000. Okey, ansuran telah dibayar bersamaan dengan RM450,000. Cas-cas lain terlibat dalam urusan jual beli adalah seperti berikut. Ini ialah casnya, cas guaman, duty stamp dan commission agent. Jumlah sewa yang diperolehi sepanjang pegangan lot kedai tersebut ialah sebanyak RM200,000. Ini melibatkan keuntungan. Ini sewanya RM200,000. Hitung nilai pulangan pelaburan yang diperolehi oleh Encik Yusof. Jadi untuk mengira nilai pulangan pelaburan bersamaan dengan jumlah pulangan dibahagikan dengan pelaburan awal. Jadi sekarang ini untuk mengira jumlah pulangan untuk kes pembelian hartanah, pembelian lot kedai, pulangannya adalah berbentuk sewa. Ini ialah pulangannya. Dan satu lagi ialah dalam bentuk keuntungan modal. Jadi untuk mengira keuntungan modal, nilai yang dijual bukanlah keuntungan bersih kerana perlulah ditolakkan dengan kos-kos yang lain. Iaitu harga jual ini perlu ditolakkan RM486,000 ini merujuk kepada hutang di bank. RM60,000 ini merujuk kepada deposit yang telah dibayar pada awal pembelian. RM15,000 ini merujuk kepada kos guaman. RM15,000 yang kedua ialah duty stamp. RM18,000 ialah commission agent. Dan RM450,000 ini ialah ansuran yang telah dibayar kepada pihak bank. Jadi perbezaan ini setelah ditolak, keuntungannya adalah RM256,000. Jadi jumlah pulangan bermaksud sewa ditambahkan dengan keuntungan modal. Sewa RM200,000, keuntungan modal RM256,000. Jadi jumlah pulangannya ialah RM456,000. Daripada sini nilai pulangan pelaburan, jumlah pulangan dibahagikan dengan pelaburan awal, darabkan dengan 100%, kita akan dapat 76%. Jadi inilah dia keuntungan dalam pelaburan hartanahnya sebanyak 76%. Standard pembelajaran yang kedua hari ini iaitu membanding dan membeza potensi risiko pulangan dan kecairan. Jadi faktor yang perlu diambil kira sebelum membuat pelaburan, yang pertama ialah kita perlu lihat apakah potensi risiko pelaburan. Ini merujuk kepada kemungkinan sesuatu ketidakpastian yang mungkin dialami daripada pelaburan yang dilakukan. Itu ialah risiko pelaburan. Faktor yang kedua ialah tahap pulangan.
Tahap pulangan merujuk kepada keuntungan yang dinikmati oleh pelabur daripada aktiviti pelaburan yang dilakukan. Yang ketiga ialah aspek kecairan. Aspek kecairan ini merujuk kepada berkaitan seberapa segera boleh ditunaikan daripada sesuatu pelaburan atau simpanan tersebut. Jadual yang tertera ini merujuk kepada perbandingan antara pelbagai jenis simpanan dan pelaburan. Yang terlibat ialah tahap risiko, pulangan dan kecairan. Jadi untuk melibatkan simpanan, semua jenis simpanan, tahap risikonya adalah bebas. Tahap pulangannya pula rendah, manakala tahap kecairannya tinggi. Okey, tahap risiko bebas maksudnya hampir tiada risiko kerana dijamin oleh kerajaan. Tahap pulangannya, keuntungannya adalah sedikit sahaja untuk simpanan dan tahap kecairan tinggi bermaksud senang untuk keluar ataupun masuk duit dalam akaun simpanan tetap, akaun simpanan dan juga akaun semasa. Namun berbeza pula yang melibatkan pelaburan. Ada perbezaan di sini untuk kes pelaburan saham syarikat. Kes saham syarikat risikonya adalah tinggi. Untuk untung, untuk rugi risikonya sangat tinggi. Boleh berlaku kerugian ataupun keuntungan pada bila-bila masa sahaja. Jadi untuk tahap pulangannya adalah tinggi. Jika berlaku keuntungannya adalah tinggi. Kemudian tahap kecairannya adalah sederhana. Untuk hartanah pula, tahap risikonya rendah, tahap pulangannya adalah tinggi, keuntungannya adalah tinggi dan tahap kecairannya adalah rendah. Untuk hartanah, tahap kecairan rendah kerana untuk mencari pembeli ataupun penjual itu agak sukar. Jadi nilai tahap kecairannya adalah rendah untuk pelaburan hartanah. Dan akhir sekali untuk pelaburan unit amanah, tahap risikonya rendah. Rendah kerana diuruskan oleh golongan profesional yang bertauliah. Tahap pulangannya adalah sederhana iaitu lebih tinggi daripada simpanan di bank. Manakala tahap kecairannya adalah tinggi. Jadi untuk keluar masuk dalam unit amanah adalah mudah. Jadi senang untuk berurusan untuk bagi urusan keluar duit masuk. Jadi ini bermaksud tahap kecairannya adalah tinggi. Untuk meningkatkan kefahaman, cikgu akan tunjukkan latihan dalam buku modul muka surat 31 hingga 35. Sebelum membuat pengiraan nilai pulangan pelaburan melibatkan amanah saham, kita belajar dahulu bagaimana caranya mengira dividen. Jadi untuk amanah saham, keuntungannya adalah dari segi share bonus, dividen dan juga keuntungan modal. Jadi untuk mengira dividen, formulanya ialah kadar dividen darabkan dengan bilangan unit saham darabkan dengan harga seunit saham. Di mana hasil darab bilangan unit saham dan juga harga seunit saham ini merujuk kepada jumlah pelaburan. Jadi contoh soalannya, Encik Zaki melabur dalam amanah saham ASB 2,000 unit yang bernilai RM1.50 seunit pada 1 Januari 2017. Berapakah dividen Encik Zaki pada Januari 2018? Ini masuk dalam tempoh setahun. Jika ASB membayar dividen sebanyak, so kat sini ada beberapa peratus dividen. Yang pertama ialah 4.5% dividen. Jadi untuk mengira dividen, berapakah nilai dividen ini? Bersamaan dengan kadar dividen 4.5% merujuk kepada 4.5 didarabkan dengan 100%. Didarabkan dengan bilangan unit saham yang dibeli ialah 2,000 unit. 2,000 unit didarabkan dengan harga seunit saham ialah RM1.50. Jadi jawapannya adalah bersamaan dengan darabkan kita akan dapat dividennya adalah bersamaan dengan RM135. Sekarang kita buat latihan mengira nilai pulangan pelaburan dalam saham ataupun amanah saham. Jadi formula nilai pulangan pelaburan ROI, jumlah pulangan dibahagikan dengan nilai pelaburan awal darabkan dengan 100%.
Jadi contoh soalan, Encik Amir melabur sebanyak 2,000 unit saham yang bernilai RM1.60 seunit. Hitung keuntungan modal dan nilai pulangan pelaburan ROI bagi Encik Amir jika dia menjual semula saham yang dimiliki dengan harga. Okay, ada beberapa harga yang dijual. Jadi untuk mengira nilai pulangan pelaburan, kita kira dahulu jumlah pulangan. Jumlah pulangan merujuk kepada dividen dan juga keuntungan modal. So, dalam kes ini, dividen tidak dinyatakan. Jadi, kita hanya perlu mengira keuntungan modal sahaja. Jadi, untuk mengira keuntungan modal, saham dibeli pada harga yang rendah iaitu RM1.60. Manakala dijual pula dengan harga yang lebih tinggi, iaitu dalam kes ini soalan A-nya ialah dijual pada harga RM1.90. Jadi peningkatan sahamnya adalah sebanyak RM1.90 ditolakkan dengan RM1.60 bersamaan dengan 30 sen. Ini ialah peningkatan harga saham untuk satu unit. Jadi jumlah keuntungannya bersamaan dengan jumlah keuntungan modalnya bersamaan dengan 30 sen didarabkan dengan bilangan unit saham yang telah dibeli iaitu 2,000 unit. Jadi nilainya adalah bersamaan dengan RM600. Jadi keuntungan modalnya ialah RM600. Daripada sini nilai ROI-nya bersamaan dengan keuntungan modal RM600 dibahagikan dengan pelaburan awal. Pelaburan awal tadi 2,000 didarabkan dengan RM1.60. 2,000 unit didarabkan dengan RM1.60. Nilainya adalah bersamaan dengan RM3,200. Jadi ROI-nya ialah 600 dibahagikan dengan RM3,200 didarabkan dengan 100% akan dapat 18,75%. Jadi keuntungannya ialah 18,75%. Sekarang kita buat pula latihan melibatkan nilai pulangan pelaburan dalam hartanah. Padankan maksud bagi penyertaan yang berikut. Cukai yang dikenakan ke atas dokumen ataupun surat yang mempunyai kesan perundangan, komersial dan juga keuangan. Cukai ke atas dokumen ini merujuk kepada duty stamp. Ini ialah duty stamp. B. Bayaran yang dibuat kepada peguam untuk tujuan menyediakan dan merekod dokumen rasmi. Ini ialah kos guaman. Dan C. Wang upah yang dibayar kepada wakil atau ejen atas urusan jualan hartanah. Ini merupakan komisen kepada ejen. Latihan seterusnya melibatkan nilai pulangan pelaburan ROI bagi pelaburan hartanah. Jadi untuk mengira ROI, formulanya jumlah pulangan dibahagikan dengan nilai pelaburan awal darabkan dengan 100%. Jadi jumlah pulangan asasnya ialah sewa ditambahkan dengan keuntungan modal. Namun demikian, bukan semua jenis hartanah melibatkan sewa. Terpulang kepada soalan. Jadi pulangan dalam kes ini, dalam contoh di sebelah kiri ini, tidak melibatkan sewa. Jadi untuk mengira jumlah pulangan, kita lihat pada jumlah keuntungan modal. Jadi untuk mengira keuntungan modal, harga jualan tolakkan semua kos pelaburan termasuk dengan pinjaman di bank. Jadi untuk mengira keuntungan modal, kita tolakkan harga jual. Harga jual ialah RM400,000. Tolakkan dengan kos pelaburannya. Jumlahkan semua sekali. Di sini kos pelaburannya ialah wang pendahuluan, ansuran bulanan, kos guaman, duty stamp dan juga agent commission. Jumlahkan semua. Ini merupakan kos pelaburan RM84,300. Jadi harga jual tolakkan dengan kos pelaburan ditolakkan dengan baki pinjaman di bank yang masih ada RM261,000.
Jadi, pulangan pelaburannya ialah RM54,700. Daripada sini barulah kita boleh mengira nilai pulangan pelaburannya, jumlah pulangan dibahagikan dengan nilai pelaburan asal iaitu harga belian RM300,000 darabkan 100% bersamaan dengan 18.23%. Jadi sama juga dengan soalan B. Di sini kita boleh menggunakan kaedah pengiraan yang sama. Soalan berikutnya, apakah faktor yang mempengaruhi nilai pulangan pelaburan hartanah? Faktor yang pertama ialah lokasi, yang kedua ialah keadaan ekonomi dan yang ketiga ialah situasi politik. Yang berikutnya, huraikan maksud penyertaan di bawah. Risiko pelaburan. Risiko pelaburan merujuk kepada kemungkinan ketidakpastian yang berlaku yang mungkin dialami daripada pelaburan yang dilakukan. Yang berikutnya, tahap pulangan bermaksud keuntungan yang diperolehi oleh pelabur. Dan kecairan pula bermaksud kesediaan aset boleh ditunaikan. Soalan berikutnya, lengkapkan jadual. Untuk simpanan, tahap risikonya adalah bebas, tahap pulangannya adalah rendah dan tahap kecairannya adalah tinggi. Dan yang berikutnya ialah untuk tahap risiko bebas, rendah dan tinggi juga melibatkan simpanan yang kedua iaitu simpanan tetap. Dan yang berikutnya, akaun semasa juga sama. Untuk semua jenis simpanan, risiko pulangan dan kecairannya adalah sama. Jadi untuk akaun semasa, tahap risikonya adalah bebas, tahap pulangannya rendah, tahap kecairannya adalah tinggi. Yang berikutnya pula, yang melibatkan risiko tinggi, pulangan tinggi, tahap kecairan sederhana, ini merujuk kepada pelaburan amanah, pelaburan saham syarikat. Yang berikutnya pula, unit amanah, tahap risikonya adalah rendah, tahap pulangan sederhana, tahap kecairannya adalah tinggi. Untuk hartanah pula, tahap risikonya adalah sederhana, tahap pulangan tinggi, tahap kecairannya adalah rendah kerana tidak mudah untuk menjual semula hartanah yang telah dibeli. Alhamdulillah selesai video bahagian yang ketiga. Jumpa lagi bahagian yang keempat. Doakan semoga Allah mudahkan urusan cikgu. Sekian, terima kasih.